أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب يسر ولا تعسر، فإن التيسير عليك يسر. رب تمم بالخير. نويت اعتكاف في هذا مسجد سنة لله تعالى. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita dapat sama-sama menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Kemudian kita berwirid, berzikir dan berdoa, dan kita masih lagi kekal di dalam rumah Allah sementara nak menunggu waktu Isya untuk mendengarkan sedikit perkongsian. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat buat kita dunia dan akhirat. Maka pujilah Allah dengan ucapan Alhamdulillah. Terima kasih Allah sebab pilih kita untuk berada di dalam rumah Allah, untuk mendirikan solat secara berjemaah, untuk meramaikan rumah Allah. Innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha. Sebab apa tuan-tuan? Sebab semua kebaikan yang kita buat ini adalah dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah tak izinkan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sendiri pun yang berdakwahi kita, berdakwah kepada kita, tapi kalau Allah tak pilih, maka ianya akan kekal dengan begitu, seperti apa yang berlaku kepada Abu Talib. Maka ucaplah pujilah Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih Allah kerana memberikan peluang kepada kita untuk kekal menikmati suasana ibadah. Dan moga Allah Subhanahu wa taala mengekalkan keadaan ini sehinggalah akhir hayat kita. Hidup kita tuan-tuan, selain daripada kita bangun fikir nak sarapan apa, nak makan dekat kedai mana, nak pergi kerja, nak punch card, hujung bulan nak jalan mana, bulan ni nak beli apa. Selain tu semua tu tuan-tuan, selain daripada perkara semua tu, akhirnya apa dia? Akhirnya kita nak minta satu saja, iaitu redha Allah dan syurga Allah Subhanahu wa taala. Tak kisahlah kita ni penyokong daripada mana pihak ke, geng A ke, geng B ke, politik mana ke sekalipun, akhir kehidupan kita, tanyalah mana-mana orang sekalipun, dia nak redha Allah dan dia nak syurga Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah malam ini kita akan lihat satu tempat. Walaupun kita tidak meminta untuk masuk ke tempat ini, tapi kita mestilah mendengar berkaitan dengan tempat ini supaya kita dapat memuhasabah diri kita. Muhasabah diri kita supaya kita takut dengan Allah Subhanahu wa taala, takut dengan azab yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap hari tanpa gagal mengucapkan pagi dan petang, iaitu apa dia? Allahumma ajirni minan nar. Ya Allah, aku berlindung daripada kamu, jauhkanlah aku daripada azab neraka. Tuan-tuan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minta setiap hari tanpa gagal, iaitu berlindung daripada azab api neraka Allah Subhanahu wa taala. Neraka ini dalam bahasa Arab nar. Bahasa Arab nar, kita panggil api. Tapi kita orang Melayu panggil apa? Kita tak panggil api, kita panggil neraka. Arab panggil nar, api pun nar, neraka pun nar.
Satu ayat yang digunakan untuk menggambarkan berkaitan dengan api neraka Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini, siapa dia ahli neraka? Bukan kita nak tuduh seseorang itu ahli neraka, tetapi ciri-cirinya itu telah pun diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Antara sifat penduduk neraka boleh dilihat di atas muka bumi Allah ini lagi. Apa dia tuan-tuan ciri-cirinya? Umurnya makin bertambah, ibadahnya makin kurang. Tuan-tuan, umurnya makin bertambah, ibadahnya makin berkurang. Lagi 50 tahun, lagi kuat dia main game. Sama dengan cucu dia. Cucu ML, atuk pun ML. Cucu PUBG, atuk pun PUBG. Siap buat live dekat TikTok lagi main PUBG. Contoh dah ada tuan-tuan, contoh dah ada. Lagi berumur, lagi sakan dia. Lagi berumur, lagi dia penyokong bola nombor 1. Tanpa gagal dia pergi ke stadium. Tuan-tuan, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sifat penduduk neraka boleh dilihat di atas muka bumi Allah ini. Lagi bertambah umurnya, bertambah sedikit pahala ataupun ibadah yang dibuat kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila seseorang itu di mahsyar, kita akan melawat neraka tuan-tuan malam ni insya-Allah. Jadi bila dah dengar kisah neraka, jangan seronok pula. Apa yang berlaku apabila seseorang itu dibangkitkan di mahsyar dalam keadaan ada orang sinfun rukbana, dalam keadaan dia bangun, dia ada kenderaan di sebelah dia. Dia bangun, dibangkitkan oleh Allah, ada kenderaan dia. Kenderaan itu tuan-tuan, para ulama sepakat menyatakan adalah kenderaan itu datangnya daripada ibadah korban yang dia lakukan dalam keadaan ikhlas kerana Allah Ta'ala. Mesti ikhlas tuan-tuan. Dia tak boleh buat korban. Bila dapat bahagian dia, buka plastik, dah cakap dah dengan EJK kan, nak ekor. Contoh, saya tak kata siapa-siapa, saya tak kenal siapa-siapa. Contoh, dah pesan dah dengan AJK nak ekor, tak ada ekor lah. Padahal dah daftar korban dah pesan. Tuan-tuan, mesti ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala, tanpa mengharapkan ganjaran-ganjaran ataupun kelebihan-kelebihan sampingan waktu dia buat ibadah korban itu. Mestilah ikhlas kerana Allah, barulah di mahsyar nanti dia bangkit dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala sediakan kenderaan dia di mahsyar nanti. Itu VIP tuan-tuan, bukan VIP atas muka bumi Allah, bukan sultan-sultan di atas muka bumi Allah, bukan raja-raja, tapi semua itu adalah sultan-sultan ataupun raja-raja VIP akhirat yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang berjalan kaki menuju ke mahsyar, ikutlah. Berjalanlah dia dengan kaki dia itu menuju ke mahsyar. Dan yang paling adalah orang dalam keadaan dia menggunakan wajah dia. Sahabat tanya Rasulullah, macam mana orang berjalan menggunakan wajah? Kata Nabi, dulu dekat atas muka bumi Allah, siapa yang buat dia berjalan dengan kaki? Allah yang buatkan dia berjalan dengan kaki. Maka Allah lah yang akan membuatkan dia berjalan dengan wajah dia tuan-tuan. Dengan wajah dia, dia menyirit-nyiritkan muka dia, wajah dia, menghentak-hentakkan wajah dia, sampailah dia menuju ke mahsyar. Apabila ditimbang seseorang itu di mahsyar, tuan-tuan, kita semua akan ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma kita tak tahu berapa lama angka giliran kita. Angka giliran kita tak tahu berapa lama, tapi tempoh di mahsyar itu tuan-tuan paling singkat 50,000 tahun. Paling singkat tuan-tuan, kita akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala.
apabila seseorang itu dipanggil, dia ditimbang, Allah Subhanahu Wa Taala suruh dia buka kitab dia, baca buku amalan dia, maka hari ini kata Allah Subhanahu Wa Taala, laisa bainahum wa bainallahi turjuman, tak ada penterjemah. Kamulah yang tahu di atas muka bumi dulu apa yang kamu buat. Hari ini tak ada peguam bela, tak ada orang tengah, kamu tahu apa yang kamu buat. Hari ini baca buku amalan kamu. Kita pun angkat baca, tuan-tuan. Macam diary. Kadang-kadang kita terlupa, tuan-tuan. Bila kita buka diary 5 hari bulan ada pergi sekian-sekian, maka kita akan ingat. Dia akan recall balik maklumat itu. Samalah juga buku amalan kita. Bila kita baca, tuan-tuan, kita akan ingat, kita akan recall umur 20 tahun dulu apa yang aku buat. Akan dilihat, Allah akan tunjukkan semuanya secara terperinci di dalam buku amalan kita. Apabila ditimbang seseorang itu pahalanya banyak, dosanya sedikit, maka dia ini adalah ahli syurga. Ahli syurga, tuan-tuan. Ada orang pula, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia datang dalam keadaan pahalanya banyak, dosanya sedikit, tapi dia ini muflis di akhirat. Tuan-tuan, dia datang dalam keadaan, satu hari sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tanya dengan para sahabat, atadruna manil muflisu? Kamu tahu tak wahai sahabatku, siapa di kalangan umatku yang muflis? Siapa itu muflis? Kata para sahabat, muflis ni duit tak ada, hutang lagi ada. Duit dah lah tak ada, hutang lagi ada. Dia ni orang muflis. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, umat aku yang bankrupt di akhirat nanti dalam keadaan dia membawa pahala solat dia. Tuan-tuan, orang yang membawa pahala solat, dia membawa puasa dia, sedekah dia, bacaan Al-Quran dia, zakat dia, ibadah dia, semuanya dibuat, dihadapkan ke hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi di dunia dia mengeji orang itu, dia menuduh orang ini, dia makan harta orang itu, dia memukul orang ini, dia membunuh orang itu, dia sakiti orang ini. Tuan-tuan, itu adalah ciri-ciri orang yang muflis di akhirat nanti, tuan-tuan. Dengan Allah dia selesai. Ada orang begitu. Dengan Allah dia selesai, dia pergi sembahyang dalam keadaan dia solat dengan keadaan sempurna, tapi mulut dia, tuan-tuan, dia jumpa orang itu, dia kata dia ni pergi je masjid, anak dia habis tak pergi. Anak dia pun pakai seluar pendek. Bapa pergi masjid hari-hari, tapi anak pakai seluar pendek, main judi. Dia tak kisah anak dia, tuan-tuan. Anak dia tak sembahyang, dia tak kisah. Dia sibuk dengan anak-anak orang, anak-anak jiran dia, dengan anak-anak qaryah dia, tuan-tuan. Orang ini, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia ini adalah orang yang muflis. Kerana apa? Kerana apabila habis dia ditimbang, pahalanya menimbun-nimbun, lalu Allah Subhanahu Wa Taala mengumumkan, ada tak di mahsyar ini siapa-siapa yang nak menuntut dengan dia? Tuan-tuan, semua orang datang menuntut kepada dia. Dengan Allah dia selesai, dengan makhluk dia belum selesai. Lalu apa yang berlaku? Seorang demi seorang menuntut apa yang berlaku dulu di atas muka bumi Allah. Dulu dia ini, ya Allah, pinjam aku RM10, tapi dia sebut dia nak ganti, ya Allah. Sampai kesudah dia tak ganti pun RM10 itu. Tak banyak pun, tuan-tuan, RM10. Hari ini, ya Allah, aku nak tuntut RM10 yang tidak berbayar itu. Ukhidha min khatayahum, ambil dosa orang itu, futurihat alai, masuk pada dirinya, summa turiha finnar, tiba-tiba dia pula yang menjadi ahli neraka. Dalam keadaan dia memberikan pahala dia kepada orang yang menuntut kepada dia, habis semua pahala yang diberikan kepada dia,
Kata malaikat, masih lagi ramai orang yang nak menuntut kepada dia. Tuan-tuan, hati-hati dosa dengan makhluk. Kadang-kadang kita perasan kita sembahyang tonggang terbalik. Kita perasan kita puasa sunat, kita sembahyang, kita duha, kita bagus, kita mengaji hari-hari. Tapi dengan manusia kita kurang, kita tersalah pandang. Tuan-tuan, hati-hati. Ini pun Allah akan kira, tuan-tuan. Allah akan kira. Maka sabarlah di atas muka bumi Allah ini. Kalau tiba-tiba tuan-tuan ada tanah pusaka, sepatutnya tanah itu dibahagikan kepada adik-beradik, tapi sebab dia abang sulung, masa tu adik dia kecil lagi, dia tukar habis nama. Patut bagi ke adik-adik dia. Kita pun dah lawan dah dekat mahkamah dah cuba dah, tapi nak buat macam mana ustaz? Dia dah tukar dah, sign dah habis semua dah. Dah jadi legal benda itu. Tuan-tuan, sabar. Harta itu dia nak makan 10 tahun, 60 tahun, matilah dia. Kemudian apa yang berlaku? Dia akan mati dan dia akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di mahsyar nanti, di hari perhitungan. Tuan-tuan, masa itu Allah Subhanahu Wa Taala Maha adil yang akan menentukan sesuatu itu. Sebab itulah mahsyar ini, tuan-tuan, Nabi pun akan disoal, Nabi pun akan disuruh dibukakan kitabnya dalam keadaan Allah tahu bahawa sesungguhnya para rasulnya itu menjalankan tanggungjawab. Cuma Allah nak bagi tahu kepada kita, mahsyar ini adalah hari keadilan. Hari keadilan, hari perhitungan. Maka akan disemak satu persatu apa yang kita buat di atas muka bumi Allah. Maka siapa-siapa yang dahulu di atas muka bumi ini, yang pernah dizalimi, sabar tuan-tuan. Benda itu sekejap sahaja. Allah Subhanahu Wa Taala akan mengadili kita, di mana dia ini orang yang asalnya mengumpulkan pahala, akhirnya dia dicampakkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai ahli neraka. Ini yang kita tak perasan, tuan-tuan. Ini yang kita tak nak. Muflis apa? Muflis dekat akhirat nanti. Kemudian apa yang berlaku? Ada seseorang dia ditimbang. Tadi kita tengok timbang, pahalanya banyak, dia ahli syurga. Kemudian seorang lagi dia ditimbang, pahalanya banyak, orang menuntut kepada dia, akhirnya dia menjadi ahli neraka. Kemudian ada orang dosanya banyak, kebaikannya adalah sedikit, dosanya banyak. Kadang dia tak sembahyang subuh, kadang 5 waktu, dia sembahyang 3 waktu. Puasa Ramadan sepatutnya 30 hari, dia puasa 25 hari, lagi 5 hari itu dia ponteng. Baca Quran adalah sekali-sekala, kalau ada tahlil, yasin, dia bacalah, kemudian tak baca. Dia ini, tuan-tuan, apabila ditimbang, pahalanya sedikit, dosanya banyak, dia ini merupakan ahli neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang berlaku? Waktu di mahsyar nanti, Allah akan mengarahkan para malaikat, waji ayauma idzin bi jahannam, lalu didatangkan jahannam itu pada hari itu, tuan-tuan. Hari itu apa dia? Hari perhitungan di mahsyar nanti. Para malaikat tarik, heret neraka jahannam ini untuk dibawa, tuan-tuan. Sebab apa? Sebab nak bagi tengok orang-orang yang nak ditimbang ini, lihat apa yang akan dihadapi oleh orang-orang yang engkar dengan Allah, yang mana lawan perintah Allah, yang mana hari ini orang minum arak pun boleh buat live. Punyalah tak malu orang zaman sekarang minum arak, alasan ada tekanan, minum buat live. 2,000-3,000 orang tengok. Pergi ke Mekah menari-nari. Habis, tuan-tuan. Masyarakat hari ini hilang rasa malu. Apa yang berlaku? Allah tunjukkan ini dia neraka Jahannam. Di mana neraka Jahannam ini, tuan-tuan, daripada mahsyar kita nak berjalan 500 tahun, ataupun riwayat bagi tahu 100 tahun lagi nak sampai. Kita sudah pun dengar bunyi suara Jahannam, bunyi bakaran api daripada neraka Jahannam. Tuan-tuan, kalau pernah memerun dah bakar sampah ke apa ke, kalau api itu besar sikit,
kita boleh dengar bunyi bakaran itu. Bunyi bakaran itu tuan-tuan, itulah suara Jahannam. Suara Jahannam, bunyi dia punya bakaran itu, yang mana apinya itu menjulang-julang. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, setiap kali dia meletus, sekali letusan. Tuan-tuan pernah masak sup tak? Masak sup tu kalau menggelegakkan dia bluk bluk macam tu kan. Kena pula kalau kita goreng ada air pula meletus daripada kuali itu. Begitulah neraka Jahannam, bila dia menggelegak-gelegak, meletus api itu, kata Allah Subhanahu Wa Taala, sebesar istana. Dan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, malah bukan sebesar istana, malah sebesar sebuah daerah ataupun sebuah negeri. Maka penduduk mahsyar yang ketika itu, yang menunggu giliran, masing-masing terlutut diam. Kerana apa? Masing-masing risau dengan dosa yang mereka lakukan di atas muka bumi Allah. Apa yang berlaku tuan-tuan? Apa yang berlaku apabila ditimbang dia ini ahli neraka? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, dia ini akan dia akan mengambil buku amalan dia dengan tangan kiri dia. Wa amma man utiya kitabahu bishimali, dia akan mengambil buku amalan dia dengan tangan kiri dia, tuan-tuan. Tuan-tuan renung tangan kiri tuan-tuan, tuan-tuan renung tangan kanan tuan-tuan. Tangan itulah yang akan mengambil buku amalan. Kalau dia adalah penduduk neraka, dia akan mengambil buku amalan dia dengan tangan kiri dia. Bukannya dia pilih nak angkat tangan kanan tuan-tuan, dia Allah yang tentukan tangan mana yang diangkat, maka dia mengambil tangan dia dengan tangan kiri. Buku amalan dia dengan tangan kiri. Ada orang pula dosa dan pahala dia sama banyak. Sebahagian orang dosa dia dan pahalanya sama banyak. Dosa dia dan pahala dia sama. Orang ini diketepikan, mungkin akan diberikan syafaat oleh Allah Subhanahu Wa Taala ataupun oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila diambil tangan kiri tuan-tuan, apa yang dia kata tuan-tuan? Dia ambil daripada tangan kiri dia, wa amma man utiya kitabahu wara'a zahri. Ada orang ambil buku amalan dia daripada belakang. Tadi daripada menggunakan tangan kiri, yang ini paling celaka, dia ambil daripada belakang. Dia ambil daripada belakang, kata ulama, bukan dia ambil macam ni. Dia mengoyakkan tubuh dia, ambil daripada belakang. Tembus tuan-tuan, tembus. Waktu dapat keputusan siapa ahli neraka, mereka akan sebut apa? Orang-orang yang ahli neraka ini, bakal ahli neraka, dia dah dapat buku amalan dia dengan tangan kiri. Keputusan dia ahli neraka. Dia ucap apa? Allah rakam dalam Al-Quran nak bagi tahu kita siap-siap. Ini ucapan penduduk-penduduk neraka, bakal ahli neraka. Ya laitani lam uta kitabiyah. Dia kata, celakalah aku hari ini kalaulah aku tak ambil kitab ini. Dia kata, celakalah aku hari ini kalaulah aku tak ambil kitab ini, aku tak tahu menahu tentang kitab ini. Dia merungut dengan siapa tuan-tuan? Dia merungut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Walam adri ma hisabiyah. Kalaulah aku tak tahu menahu tentang perhitungan ini dan timbang-timbang semua ini. Dia kata apa? Kalaulah aku tak tahu hari ini ada timbang, tak ambil tahu, tak tahulah semua benda ni. Dia kata itu adalah lebih baik. Ya laitalaha kanatil qadiyah. Kalaulah semua ini tak ada, dah mati-matilah, selesai. Kenapa nak bangun, nak kena hisab, nak kena dihitung, nak kena masuk neraka? Dah mati-mati, selesai. Dia kata, dia sebut perkataan ini, dia merungut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu dia kata apa lagi? Ma aghna anni maliyah. Duit, harta dia 1 sen pun tak berguna membantu dia untuk nak ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Hari itu pencen, baru hari pertama pencen, tiba-tiba bawa motor, bawa kereta, accident. Duit pencen KWSP dalam bank ada 200,000 lebih, tak tergusik tuan-tuan. Baru nak guna, baru bercadang-cadang nak gunakan duit tu, Allah ambil nyawa. Dekat atas muka bumi Allah dulu, sikit pun tak nak bagi duit dekat tabung masjid. Sikit pun tak nak bagi duit dekat orang-orang miskin untuk nak makan.
Dia kata apa? Ma aghna anni maliyah, duit, harta dia 1 sen pun tak berguna. Harta yang banyak tidak mampu nak selamatkan aku. Nabi kata, tuan-tuan, bila kita tengok semua ciri-ciri ini, Nabi kata majoriti orang kaya dalam neraka syurga itu banyaknya di kalangan orang fuqara dan orang-orang miskin. Orang-orang miskin. Kemudian dia kata apa lagi, tuan-tuan? Dia kata halaka anni sultaniyah, rosak binasa jawatan pangkat yang aku ada dekat atas muka bumi dulu. Dulu dia pernah jadi sultan, dia pernah jadi raja, dia pernah jadi menteri, dia pernah jadi esko. Satu jawatan pun tak mampu membuatkan dia menjadi ahli syurga Allah Subhanahu Wa Taala ataupun menyelamatkan dia daripada neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Dia kata rosak binasa jawatan, pangkat sikit pun tak dapat membantu. Lalu Allah sebut kepada dia, tuan-tuan, dia dah merapu, dia dah membebel, dah merungut di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah tak tahu hisab ini, kalaulah aku tak terima kitab ini, duit pun tak dapat buat apa-apa, harta aku pun tak dapat apa-apa. Tuan-tuan, kita masih di atas muka bumi Allah, masih sempat nak ubah kedudukan kita. Kedudukan kita, kalau hari ini kita tahu kita ini banyak maksiat kepada Allah, ibadahnya sedikit, atas muka bumi Allah inilah untuk kita ubah suasana itu supaya Allah redha kepada kita dan menempatkan kita kepada ahli-ahli syurga. Lalu Allah sebut khuzuhu fahullu, ambil mereka ini. Allah kata kepada siapa? Kepada para malaikat. Para malaikat, khuzuhu fahullu, ambil mereka ini beramai-ramai, pergi ambil, rejam dia, summal jahima sallu, masukkan dia, humbankan dia ke dalam neraka jahim dan salai mereka ini. Tuan-tuan, sebelum nak disalai itu, summa fi silsilati zar'uha sab'una zira'an fasluku. Allah kata apa? Sebelum nak heret dia, sumbat dia, lilit dia dengan rantai besi. Silsilah itu rantai besi, heret, ikat dia, kemudian masukkan dia ke dalam neraka Allah. Para ulama kata rantai besi yang dimasukkan itu adalah daripada dubur dia dan akan keluar daripada mulut dia. Tuan-tuan nak percaya, tak percaya, tuan-tuan, Allah dah bagi tahu di dalam Al-Quran melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak lihat, silakan mati dahulu. Silakan mati dahulu, baru kita akan lihat azab Allah Subhanahu Wa Taala kalau orang itu adalah di kalangan orang yang su'ul khatimah. Tuan-tuan, dimasukkan besi itu, rantai itu adalah 70 hasta. Satu hasta jaraknya adalah daripada Mekah ke Basrah. Mekah ke Iraq. Basrah tu susah sangat kita nak faham. Mekah ke Iraq. Besar, tuan-tuan, rantai besi itu. Kerana apa? Kita lihat, manalah wajar kita ni, manusia ni kecil je, nak masukkan rantai besi itu logik ke? Maka kita lihat, tuan-tuan, ahli neraka ini Allah besarkan fizikal dia. Kata Abu Hurairah bagi tahu bahawa sesungguhnya Nabi bersabda, gigi ahli neraka itu adalah sebesar gunung Uhud. Ini ditulis di dalam kitab Imam Qurtubi berkaitan dengan rahsia-rahsia kematian dan juga hari akhirat. Giginya sahaja sebesar gunung Uhud, tuan-tuan. Lebar bahu penduduk Jahannam masiratu salasatil ayyam liraqibai musyrik, seperti 3 hari seorang penunggang kuda yang memacu kudanya dengan laju. Besarnya, tuan-tuan, ahli neraka ini. Sebab apa? Sebab, tuan-tuan bayangkanlah kalau seseorang itu terbakar melecuh 1 jari. Kita lah kalau terbakar 1 jari ni lah melecuh, MC 3 hari. Pergi dekat klinik, doktor, saya melecuh lah, kena minyak panas sebab masak daging korban. MC doktor 3 hari tak boleh buat kerja. Tuan-tuan bayangkan orang yang terbakar keseluruhan badan. Saya pernah jumpa orang terbakar 80%,
dibedah dekat Dewan Bedah Plastik HKL, 80% berbulan-bulan dengan nanah, dengan dia punya tangan dia bergelembung, kemudian diambil kulit yang lain ditampal dan sebagainya. Tuan-tuan, dia terbakar 80% dengan api dunia. Gila tuan-tuan, gila, terus hilang akal. Baru api dunia tuan-tuan. Bayangkan Allah bagi azab kepada penduduk neraka, dibesarkan tubuh badannya. Sebab apa? Kullama nadijat juluduhum badalnahum juludan ghairaha liyadhuqul azab. Supaya setiap kali dibakar, kawasan yang terbakar itu luas dan besar, dan dia akan merasakan kesakitan tersebut. Hancur kulit dia, musnah kulit dia, Allah gantikan dengan kulit yang baru untuk dia merasakan azab yang pedih itu berulang-ulang. Sebab itu tuan-tuan, orang yang duduk di dalam neraka ini, dia apa dia? La yamutu fiha wa la yahya. Hidup pun tak, mati pun tak. Orang yang duduk di dalam syurga hidup dalam keadaan sejahtera, berseronok-seronok. Orang yang duduk di dalam neraka hidup pun tak sempat, mati pun tak sempat. Tuan-tuan, kalau dibakar mati selesai. Tapi dibakar tak mati tuan-tuan. Tak mati, hancur elok balik, hancur elok balik. Sampai bila tuan-tuan? Sampai selesai hukuman dia, azab dia di dalam neraka tersebut. Kemudian apa yang berlaku? Habis diberikan buku amalan, diasingkan mereka ini, apa yang berlaku? Para malaikat bangun, berdiri. Ya ahlal jannah khulud, wahai ahli syurga, kekallah kamu. Kemudian disebut juga ya ahlan nar khulud, wahai ahli neraka, kekallah kamu selamanya. Tak ada mati dah tuan-tuan, mati sekali saja dekat atas muka bumi ni. Kemudian dah tak ada dah namanya lagi kematian. Kemudian hari pertama, saya nak kongsikan sedikit ayat Al-Quran berkaitan dengan hari pertama. Seseorang itu apabila dimasukkan ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Taala, bila semuanya dah masuk, dah selesai masuk ke dalam neraka Allah, mereka akan mencari siapa tuan-tuan? Siapa mereka dia akan cari? Mereka mencari iblis. Mereka mencari iblis, menyalah-nyalahkan iblis. Kaulah iblis dulu yang menyesatkan kami. Kaulah iblis yang membisikkan kami perkara-perkara yang tidak baik. Kaulah, kalau aku tak ikut kau iblis, mesti aku akan selamat duduk di dalam syurga Allah. Semua menyalah-nyalahkan iblis. Siapa tuan-tuan? Jin dan manusia dan syaitan di dalam neraka itu. Kemudian apa yang berlaku? Bila iblis ini dah tak tahan tuan-tuan, orang semua menyalah-nyalahkan dia. Allah rakam di dalam Al-Quran, iblis ini berucap di dalam neraka Allah. Itulah ucapan dia yang pertama dan itulah ucapan dia yang terakhir. Wa qala syaitanu lamma qudiyal amr. Telah berkata iblis, apa iblis kata? Innallaha wa'adakumul wa'dal haq. Dulu di atas muka bumi Allah, semua yang Allah beritahu dahulu semuanya benar. Kalau kamu tutup aurat, kamu akan diberikan pahala. Kalau kamu solat, kamu dapat pahala. Baca Al-Quran itu akan mendatangkan syafaat. Kamu beri sedekah, Allah akan berikan pahala. Innallaha wa'adakumul wa'dal haq. Semua yang Allah janji itu semuanya adalah janji-janji yang benar. Wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Aku pun janji juga, tapi semuanya adalah palsu. Bacalah Quran dulu. Tak apa, nanti pencet boleh datang masjid, masa itulah baca Al-Quran. Tutuplah aurat. Tak apa, nanti dah tua, nanti dah pencet barulah pakai tudung. Sekarang tengah kerja, nak kena melawar dan sebagainya. Belum lagi sampai umur pencet, Allah dah tarik nyawa dia. Allah dah tarik dah nyawa dia. Kata iblis, aku pun janji juga, tapi semua janji aku adalah palsu belaka. Lalu iblis kata apa? Wa ma kana liya
alaikum min sultanin illa an da'autukum fastajabtum li. Dahulu di atas muka bumi dulu aku ni tak pun berkuasa kepada kamu. Aku tak berkuasa pun nak menyuruh kamu supaya engkar perintah Allah. Aku cuma bisik sahaja, tapi kamulah semuanya yang ikut dengar bisikan aku. Tak ada iblis datang ambil kita, jom kamu berzina. Tak ada iblis kata kita nak pergi masjid, iblis tahan kita dekat kereta ataupun hilangkan kunci kereta kita. Tak ada. Iblis tak ada pun berkuasa ke atas semua itu. Kata iblis, aku bisik saja, kamu yang menyahut seruan aku. Kemudian iblis kata apa? Fala talumuni walumu anfusakum. Hari ini aku pun tak dapat nak selamatkan diri aku ataupun nak selamatkan diri kamu. Ma ana bimusrihikum wa ma antum bimusrihi. Kata iblis, hari ini adalah hari pembalasan. Aku berlepas dada daripada kamu, dan kamu pun tak boleh nak menyelamat aku dan berlepas daripada tanggungjawab kepada aku. Begitulah tuan-tuan, iblis ini tuan-tuan, Allah bagi tahu siap-siap di dalam Al-Quran supaya apa? Kita tadabbur, kita lihat, supaya kita jangan bercita-cita untuk menjadi penduduk neraka. Kemudian apa lagi yang berlaku tuan-tuan? Penduduk neraka ini dia sama macam penduduk syurga. Ada keinginan untuk makan. Dia akan rasa lapar dan dahaga. Cumanya tuan-tuan, makan dan minum di dalam neraka ini tidak mendatangkan kekenyangan ataupun menghilangkan rasa dahaga mereka. Malah mereka akan merasakan lagi keperitan. Sebab apa tuan-tuan? Sebab dah terlalu lapar yang terlampau. Tuan-tuan tengoklah kalau orang yang duduk sesat di dalam hutan, kadang-kadang kita tengok orang survivor pun dah terlalu haus dan dahaga. Kadang-kadang mereka minum air kencing mereka sendiri. Sebab apa? Dah terlalu lapar. Duduk dekat padang pasir. Saya tengok National Geographic yang orang survive apa semua tu, duduk tak ada air. Nak minum air apa? Minum air kencing sendiri tuan-tuan. Tak sanggup. Maka begitu jugalah ahli neraka. Mereka rasa kehausan, kelaparan yang terlampau. Tapi yang ada di dalam neraka itu adalah illa min duri, buah-buahan yang terdiri daripada duri-duri yang tajam. Nak buat macam mana tuan-tuan? Dah terlalu lapar. Itu yang ada, mereka makanlah juga sehingga mengoyakkan, merosakkan usus-usus mereka. Kan kalaupun ada minuman itu, ianya adalah darah-darah dan juga nanah-nanah daripada penduduk neraka. Dan juga timah yang panas menggelegak. Bila diminum tuan-tuan, maka hancur luruhlah keseluruhan tubuh badan mereka dan menyebabkan perut mereka terburai disebabkan panasnya minuman yang mereka minum tersebut dan juga makanan yang mereka makan tuan-tuan. Tapi nak buat macam mana? Dah duduk dalam neraka, itu yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan kepada penduduk neraka. Yang terakhir, hari ini kita dengar orang kata tak apa, kita orang Islam akhir sekali kita diazab, kita akan duduk di dalam syurga. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan ingat dulu masa kita kecil-kecil, budak-budak lah, kita lah kawan-kawan kita kata apa? Dengan kawan-kawan kita yang non-Muslim, kita kata, kita tak apa, kami tak apa, kami buat dosa pun akhirnya kami akan masuk syurga. Tuan-tuan ingat masuk syurga ni sehari 2 hari ke? Contohlah Allah kata sehari kamu diazab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Panjang sehari itu tuan-tuan adalah 1000 tahun dunia. 1000 tahun dunia tuan-tuan. Kita merdeka 60 tahun lebih pun dah terasa lama sangat dah. Pejuang tu pun dah sampai pakai tongkat dan sebagainya, dah cukup lama dah. 1000 tahun tuan-tuan nak menunggu. Masalahnya adakah orang yang diazab selama 1000 tahun sehari? Ratusan ribu tahun dia akan duduk di dalam neraka Allah
dalam keadaan dia dibakar, diseksa, tak ada satu saat dan ketika pun dia akan berehat di dalam neraka tersebut, sampailah satu masa Allah akan keluarkan mereka, tuan-tuan. Jadi janganlah kita bercita-cita, tak apa, buat dosa pun tak apa, akhirnya akan duduk menerima nikmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang terakhir, tuan-tuan, Nabi bagi tahu dalam hadis yang sahih, untuk Allah kata, siapa yang buat perkara ini, dia diharamkan daripada api neraka. Satu contoh saya bawa, mana-mana orang yang dia ini menjaga waktu solat dia, jaga waktu solat, tuan-tuan, jaga waktu solat dia dalam keadaan wuduk yang sempurna. Dia tak ada macam ni, tuan-tuan, kelang kabut, tak ada. Dengan wuduk yang sempurna, dan dia solat di awal waktu. Maksudnya apa, tuan-tuan? Maksud maghrib 7.30, 7 suku dia dah ready dah. Dia dah ready dekat atas tikar sejadah, ataupun dia dah ready dah duduk dekat masjid. Solat di awal waktu, Allah haramkan dia daripada neraka. Tuan-tuan, jaga solat 5 waktu je. Nabi tak kata apa? Nabi tak kata tahajud, bangun malam solat 50 rakaat. Tak ada, tuan-tuan. Jaga benda asas yang hari-hari kita buat, iaitu solat. Solat 5 waktu, jaga solat, wuduk dengan sempurna, solat di awal waktu. Allah Subhanahu Wa Taala haramkan dia ini daripada menjadi penduduk neraka, tuan-tuan. Jadi saya rasa sekadar itu dulu. InsyaAllah kita dah dengar sebahagian berkaitan dengan neraka, tuan-tuan. Kita dengar ini bukannya kita bercita-cita untuk menjadi penduduk neraka, supaya kita berazam di dalam kehidupan kita untuk jauh daripada azab api neraka dan berlindung daripada azab api neraka ini, tuan-tuan. Kerana neraka yang disediakan oleh Allah ini adalah sangat pedih. Dan malaikat-malaikatnya di antaranya adalah Zabaniyah, yang Allah ciptakan dia dalam keadaan dia tak ada hati perut. Sengaja Allah ciptakan dia tak ada rasa simpati. Tuan-tuan, tengoklah kisah Sultan Mahmud mangkat di Julang, waktu nak belah perut Dang Anum itu, nak dibelah perut Dang Anum, dia panggil petanda, belah. Petanda tu pun nak ambil pisau macam tak sanggup. Sebab apa, tuan-tuan? Ada rasa simpati. Malaikat Zabaniyah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini tak ada semuanya itu. Dia seksa kita, dia azab kita, pecah kepala, terburai otak semuanya, bercantum, dia seksa lagi. Tak ada perasaan, tuan-tuan. Yang diketuai oleh siapa dia? Diketuai oleh malaikat Malik yang tidak pernah senyum. Dan di bawahnya adalah malaikat-malaikat Zabaniyah yang ditugaskan untuk menyiksa orang-orang yang melakukan kemungkaran di atas muka bumi Allah. Maka, tuan-tuan, taubatlah kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan taubat nasuha. Tuan-tuan bertaubat dengan taubat nasuha, Allah ampunkan masa tu juga, tuan-tuan. Tapi kalau tuan-tuan ada masalah dengan manusia, pergi hari ini, tuan-tuan ingatlah dengan manusia mana tuan-tuan berdosa, dengan mana manusia yang tuan-tuan khianat, pulangkan hak mereka, minta ampun kepada dia. Kalau mereka dia tak ampunkan sekalipun, tuan-tuan, tuan-tuan dah sudah sediakan jawapan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, atas muka bumi dulu aku dah minta ampun kepada dia, ya Allah, tapi dia tidak ingin mengampunkan aku, ya Allah. Allah Maha tahu, tuan-tuan. Laksanakan segala yang Allah perintahkan di atas muka bumi Allah. Dunia ini 60, kalaupun sampai 60. Akhirat, tuan-tuan, sangat panjang masa dia dan sangat lama masa dia, tuan-tuan, yang lebih kekal dan abadi. Wallahu alam. Sekadar itu dulu yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah.
Ringankan sakit sakaratul maut kami ya Allah. Jadikan kubur kami sebagai taman syurga. Jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah ya Tuhan kami, bangkitkan kami di mahsyar dalam keadaan Engkau redha dengan kami ya Allah. Hisablah kami dengan sempurna, permudahkan proses timbangan mahsyar kami. Berilah buku amalan kami dengan tangan kanan kami. Jangan beri buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu ya Allah. Himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkanlah kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.